patah semangat kerana ada AIC di Padang. Tuan-tuan dan puan hormat sekalian, pada malam ini sebenarnya kita telah mengatur beberapa pemimpin di peringkat Pakatan Rakyat Wilayah Persekutuan dan juga pimpinan pusat dari PAS, DAP dan juga Keadilan yang akan datang bersama-sama kita bagi melancarkan manifesto pilihan raya umum peringkat wilayah persekutuan. Tuan-tuan dan puan, pada malam ini kita mulakan gerakan untuk menggempur pilihan raya umum yang ke-13. Kerana kita yakin kita dah lama sangat menunggu. Kalau dulu orang kata Najib suka angka 11, kita tunggu 11, 11, 11, tak jadi apa-apa. Kita tunggu 11, bulan 11, 12, tak ada juga. Dan kini sudah masuk tahun 2013. Bila lagi Najib nak umumkan supaya parlimen dibubarkan dan pilihan raya diadakan bagi seluruh negara. Tuan-tuan dan puan, walaupun dalam keadaan yang kita tertunggu-tunggu, masih meneka bila, tetapi kita percaya jentera pilihan raya kawasan di masing-masing di wilayah persekutuan serta tuan-tuan dan puan-puan sebagai pendukung dan penyokong mana-mana parti komponen Pakatan Rakyat akan terus menyemarakkan keadaan supaya rakyat bersedia untuk menghadapi pilihan raya umum yang ke-13 nanti. Dan kita jangka kalau diumumkan pada bila-bila masa, pasti setiap kawasan dalam pilihan raya di wilayah persekutuan ini akan turun dengan jenteranya masing-masing dalam menghadapi Barisan Nasional di pilihan raya nanti. Dan insya Allah dengan kekuatan, dengan semangat dan dukungan rakyat terhadap Pakatan Rakyat, kita percaya kita mampu untuk menawan keseluruhan wilayah persekutuan pada kali ini. Bagi pihak jawatankuasa penganjur, saya ingin mengalu-alukan tetamu-tetamu jemputan yang telah berhadir bersama dengan kita, mengucapkan selamat datang kepada tuan-tuan dan puan yang dapat meluangkan masa untuk bersama-sama dalam majlis kita pada malam ini. Saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi terima kasih dan penghargaan kepada Ketua AMK Parti Keadilan Rakyat Wilayah Persekutuan yang telah menganjurkan dan membuat segala persiapan untuk majlis pada malam ini. Kita ucapkan terima kasih dan kerjasama para petugas mencerminkan bahawa kita mampu untuk melakukan sesuatu walaupun dalam keadaan notis yang begitu singkat. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati sekalian, sebagaimana saya kata tadi, kita akan melancarkan manifesto pilihan raya Pakatan Rakyat peringkat wilayah persekutuan, dan kemuncaknya nanti ialah ucap tamu oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dijangka tiba pada malam ini. Baiklah tuan-tuan dan puan yang dirahmati sekalian, majlis dengan segala hormat yang menjemput Saudara Ahmad Damri, Timbalan Pusuruh Jaya 3 PAS Wilayah Persekutuan, yang juga merupakan pengurusi Sekretariat Pembangunan Kampung Baru, untuk memberi ucapan pada malam ini. Dipersilakan Saudara Ahmad Damri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kebangkitan rakyat. Alhamdulillah kita dapat berhimpun dalam majlis penerangan Pakatan Rakyat Wilayah Persekutuan pada malam ini. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara pengurusi majlis, seluruh barisan kepimpinan Parti Keadilan Rakyat, Parti Islam Malaysia dan DAP
Wilayah Persekutuan. Kita berhimpun pada malam ini dalam salah satu kaedah untuk kita memberikan penerangan tentang isu-isu semasa yang melanda hari ini, tuan-tuan. Oleh kerana dalam demokrasi jumud yang diamalkan di negara kita, sampai hari ini Rosmah masih takut untuk bubarkan parlimen. Tuan-tuan, hari ini anak-anak kita yang menduduki perusahaan SPM tahun lepas mengambil keputusan masing-masing. Bagi pihak Pakatan Rakyat, kita mengucapkan tahniah kepada anak-anak kita yang telah berjaya mendapat keputusan cermelang. Kepada yang kurang berjaya, kita doakan agar terus berusaha dan jangan putus asa. Memang pun kita tahu dalam negara kita ini sistem pendidikan di bawah UMNO sangat bercelaru dan mengelirukan. Yang memeningkan ialah budak-budak dan cikgu-cikgu sekolah. Yang terbaru, tuan-tuan, cadangan 2-3 hari lepas daripada mantan Perdana Menteri Tun Mahathir untuk menjadikan biografi Rosmah untuk diajar jadi teks bacaan di sekolah-sekolah. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan, agak-agaklah kalau nak bodek pun, biografi Rosmah nak dijadikan teks bacaan untuk anak-anak sekolah kita. Mana lagi budak-budak sekolah nak ingat sejarah, nak hafal formula matematik, nak ingat kajian sains, nak baca karangan biasa Malaysia, nak kena hafal pula berapa harga cincin, harga beg Rosmah. Nak kena ingat pula kat mana Rosmah beli baju. Nak kena ingat pula kat mana salon Rosmah buat rambut dia. Inilah yang membebankan anak-anak kita. Tapi tuan-tuan, jangan salah sangka. Rosmah sebut baru-baru ni, itu semua bukan dia beli. Itu semua hadiah belaka, tuan-tuan. Hadiah belaka. Inilah yang berlaku dalam keadaan pemimpin negara hidup poros, membazir mewah, sedangkan rakyat terus teraya dan terus menderita seksa dengan keadaan ekonomi yang semakin pincang ini. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, sebagai ailuan kita hari ini, tuan-tuan, pada malam ini kita duduk di kawasan yang bukan saja tinggi nilainya dari sudut sejarah, tetapi hari ini nilai pasaran Kampung Baru yang tuan-tuan duduk ini sangat tinggi. Ini antara kawasan yang bersejarah, yang antara tempat menjadi perkumpulan bermesyuarat orang-orang Melayu dulu untuk mencapai kemerdekaan. Hari ini nilai pasaran tanah di sini, tuan-tuan, sangat melambung tinggi sebab tak jauh daripada KLCC. Sebab itu UMNO dan Barisan Nasional, tuan-tuan, saya nak sebut di sini, pada tahun 2011 mereka bentangkan satu akta, namanya Akta Pembedanan Pembangunan Kampung Baru, untuk mereka rampas hak tanah orang Melayu di Kampung Baru ini dan diletakkan kepada seorang saja yang paling berkuasa, iaitu Raja Nong Chee, Menteri Wilayah Persekutuan. Tuan-tuan, Kampung Baru ini telah berada lebih 100 tahun. Diasaskan atau digeserkan oleh kerajaan British, tidak pernah diganggu. 5 Perdana Menteri pun tak pernah kacau. Masuk Jepun, kemudian British, kemudian Komunis, tak pernah kacau, tuan-tuan. Tiba-tiba pada tahun 2011 mereka bentangkan satu akta di Parlimen. Dibentangkan dengan cara yang cukup tidak beradab. Dibaca pada kali pertama hari Isnin pada 3 Oktober 2011, diluluskan 2 hari kemudian pada 5 Oktober 2011 tanpa merujuk kepada pemilik, pewaris dan penduduk tanah Kampung Baru. Saya sebut di sini, tuan-tuan, akta ini dia memberi kuasa kepada seorang manusia, Menteri Wilayah Persekutuan. Sedangkan kita tahu di Kampung Baru ini ia ditadbir oleh lembaga emas yang diwakili oleh seluruh penduduk-penduduk kampung, wakil-wakil ketua kampung. Tetapi dengan adanya akta ini, tuan-tuan, kuasa terletak pada seorang menteri saja. Kita tidak menolak pembangunan. Kita tegaskan daripada awal lagi, sepatutnya Kampung Baru ini satu-satunya kawasan milik penuh bumi putra di tengah-tengah bandaraya ini sepatutnya sudah jauh dibangunkan. Sudah lama dibangunkan, tuan-tuan. UMNO memerintah lebih 50 tahun dengan slogannya Hidup Melayu. Tetapi kita tengok apa jadi pada tanah-tanah Melayu di Kuala Lumpur ini. Apa jadi pada tanah Kampung Kerinci, apa jadi pada tanah Kampung Abdullah Hukum, Kampung Padang Balang, Kampung Cebadak dan banyak lagi kampung-kampung lain. Dan kali ini mereka mensasarkan melalui peruntukan akta ini untuk mendapatkan tanah Kampung Baru ini. Kita tentang dan kita akan lawan, tuan-tuan.
tuan-tuan. Kita tetap akan pertahankan Kampung Baru ini kerana ini warisan, bukan saja warisan sejarah, tetapi ini hak milik penuh Bumi Putera Melayu. Siapa yang mencadangkan tuan-tuan supaya milikan tanah ini 40% diberi kepada bukan Bumi Putera? Siapa yang mencadangkan? Bukan DAP tuan-tuan, bukan Kapal Sing, bukan Dr. Tan Segiau, bukan Lim Guan Eng. Yang mencadangkan ialah UMNO. Siapa yang mencadangkan disebut dalam Dewan Negara bila kita nak bangunkan ini untuk mendirikan kondominium mewah, untuk mendirikan apartmen mewah dan sebagainya. Yang kita risau, dia nak dirikan bangunan-bangunan mewah ini yang akhirnya orang Melayu akan terus dikeluarkan ataupun dihalau keluar daripada kampung ini, seperti mana yang berlaku di Kampung Cibadak dan kampung-kampung lain, Kampung Kerinci, Kampung Abdullah Hukum. Sebab itu kita tetap pertahankan dan komitmen kita tuan-tuan, Pakatan Rakyat, jika diberi mandat untuk ke Putrajaya, kita akan mansuhkan terus Akta Perundangan Kampung Baru ini dan kita akan kembalikan hak milik kuasa ini terus kepada penduduk Kampung Baru. Tuan-tuan, kita tengok di kawasan-kawasan lain, satu peruntukan besar diberi untuk kawan-kawan Cina kita di Petaling Street. Mereka berniaga dan menjadi tempat pelancongan. Satu peruntukan besar juga diberi kepada kaum India, kawan-kawan kita di Little Brickfield. Mereka berniaga dan diberi peluang dan dirasmikan juga oleh Perdana Menteri India daripada India. Itu hak mereka dan sebagai sebuah negara yang majmuk kita mengakui hak mereka. Tetapi yang berlaku di Kampung Baru ini bukan saja tidak diberikan peruntukan yang baik, tetapi mereka cuba tak rampas. Tuan-tuan, dalam rancangan pembangunan disebut dengan jelas antara pihak yang akan menunggu ibarat buaya lapar pembangunan di Kampung Baru ini ialah GABEM. Tuan-tuan tahu apa itu GABEM? Gabungan Ekonomi Bumi Putera, satu NGO di bawah sayap UMNO yang hari ini dipengusikan oleh Al-Fadhil Ustaz Tan Sri Rahim Tabikci. Tuan-tuan boleh percaya tak orang ini? Hari ini tuan-tuan, perbadanan ini dipengusikan oleh Saudara Astaman Aziz, bekas ahli Parlimen Titi Wangsa, yang kita semua tahu Saudara Astaman ini UMNO sendiri dah sabitkan dia salah rasuah. Dia digantung 3 tahun tuan-tuan. Bukan PKR, bukan PAS, bukan DAP, bukan kita yang sabitkan salah. UMNO sendiri dah sabitkan dia salah rasuah. Dia digantung 3 tahun sewaktu dia menjadi ahli Parlimen Titi Wangsa. Orang ini hari ini diberi amanah untuk jadi pengurusi Perbadanan Pembangunan Kampung Baru. Tuan-tuan boleh percaya nak serah tanah kat orang macam ni? Macam juga Tan Sri Isa Samad, orang yang UMNO sendiri dah sabit salah, kena gantung, hukum rasuah, mereka sendiri putuskan salah. Hari ini Tan Sri Isa Samad diberi amanah besar, jaga tanah-tanah Melayu, jaga Felda. Apa jadi hari ini pada saham-saham Felda? Saham Felda, tanah-tanah orang Melayu hari ini, antara pemilik saham terbesar tanah Felda orang Melayu ialah Genting Berhad Syarikat Judi. Terima kasih kepada Tan Sri Isa Samad dan UMNO. Tuan-tuan yang duduk di Kampung Baru, nak tak Kampung Baru jadi macam ni? Tentu kita tak nak tuan-tuan. Sebab itu kita yakin dengan mood rakyat hari ini, momentum rakyat hari ini cukup baik untuk kita terus pertahankan Parlimen Titi Wangsa ini, sekaligus kita memenangkan keseluruhan kursi di Pakatan Rakyat di wilayah Persekutuan. Dan insya-Allah dengan kuasa Allah, dengan sokongan rakyat yang cukup hebat hari ini, kita yakin dan percaya akan ada kerajaan baru selepas pilihan raya umum ke-13 nanti. Percayalah, kita akan pilih pemimpin yang bersih, amanah, yang jaga harta rakyat macam harta rakyat, bukan jaga harta rakyat macam harta dia sendiri. Insya-Allah tuan-tuan, yakinlah, kerja kita kena kerja kuat. Masa tidak lama lagi tuan-tuan, kabar angin terbaru, dah lebih 2 tahun rakyat Malaysia ni berteka-teki tarikh pilihan raya. Macam-macam disebut oleh pengurusi tadi. Kabar angin terbaru mungkin dibubarkan bulan hari Rabu depan. Hari Rabu depan tuan. Kita tunggulah. Apapun indikasi yang paling penting ialah bahawa Najib berada dalam keadaan yang cukup besar untuk membubarkan parlimen. Kerana dia tahu laporan yang diterima setiap hari sangat-sangat menakut dan mengerikan dia.
Kita akan asak dia lagi, kita akan asak lagi. Insya Allah perubahan besar ini akan kita terjemahkan dalam pilihan raya yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Terima kasih Saudara Ahmad Zamri. Tuan-tuan dan puan, kalau pada 2012, bukan 2012, 2008, wilayah persekutuan mencatatkan kemenangan yang begitu menggalakkan. 10 daripada 11 kawasan yang kita bertanding dimenangi oleh Pakatan Rakyat. Malangnya kuasa dan dana tidak ada pada kita walaupun kita menang 10 daripada 11 kawasan di Bandaraya Kuala Lumpur ini. Dan kita yakin dalam PRU 13 Pakatan Rakyat akan mampu mengambil semua ke-11 kawasan, insya-Allah. Dan dalam menjayakan itu, itulah dia perjalanan kita ke Putrajaya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati sekalian, oleh kerana kita ketentukan masa, maka kita akan berikan setiap penceramah ini hanya dalam 10 minit untuk berucap. Majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berbahagia Dr. Idris Ahmad yang merupakan pengurusi Majlis Pimpinan Negeri Parti Keadilan Rakyat Wilayah Persekutuan, yang juga merupakan pengurusi Badan Bertindak Pembangunan Kampung Baru dan juga merupakan salah seorang ahli lembaga penasihat di BKL untuk memberikan ucapan pada malam ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mesra yang dihormati pengurusi majlis Saudara Osman, YB Dr. Hatta Ramli dari PAS, Tuan Haji Makno, Putrajaya, PAS wilayah, dan juga tadi penceramah kita tadi Saudara Zamri dari PAS, dan saya hormati semua pimpinan-pimpinan dari parti saya, Parti Keadilan Rakyat, dan juga sub-sub pimpinan dari PAS dan DAP, dan juga saya mengucapkan selamat datang kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ni walaupun notis secara pendek. Dan saya maaf sebab walaupun keadaan padang basah, tetapi saya memang rasa bangga sebab walaupun padang basah, tuan-tuan dan puan-puan sedia datang untuk mendapat maklumat-maklumat yang terkini atau yang dah tepat dari malam ni. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, Kelab Sultan Sulaiman ni saya tahu ialah satu kelab yang bersejarah di Kuala Lumpur. Saya seorang warga Kuala Lumpur, dilahirkan di Kuala Lumpur, dibesarkan di Kuala Lumpur. Masa kecil-kecil dulu saya tahu Kelab Sultan Sulaiman ni memang dia memang famous untuk sports dan juga untuk berbagai aktiviti-aktiviti di Kuala Lumpur ni. Dan yang paling nostalgic yang kita ingat, mungkin tuan-tuan dan puan belum dilahirkan lagi, ialah di sinilah benih kemerdekaan telah mula di sini. Pemimpin-pemimpin kita yang dulu bermesyuarat dan juga merancang untuk mendapatkan kemerdekaan dari British. Itu yang tuan-tuan mesti tahu. Kelab Sultan Sulaiman ni ada sejarah yang kita sepatutnya akan kita sanjung.
Tetapi tuan-tuan dan puan, kita telah dapat kemerdekaan dari British 53 tahun, 55 tahun yang dulu. Tetapi malangnya tuan-tuan, sekarang kita semua datang sini pasal apa? Sebab kita dahaga untuk mendapatkan lagi satu kemerdekaan. Kemerdekaan dulu kita dapat penjajah luar, British. Tapi malangnya rakyat dahagakan kemerdekaan untuk mendapat kemerdekaan dari kencaman Barisan Nasional UMNO, tuan-tuan dan puan. Betul tak, tuan-tuan? Betul. Sebab apa saya kata itu? Sekarang rakyat tak ada apa-apa kebebasan untuk nombor satu nak bersuara. Kita bersuara sikit, kita criticize sikit UMNO, kena Akta Sedition Act. Bermakna mereka meningkatkan taraf UMNO lebih pada agung. Inilah kan. Lagi satu, tengok apa-apa media sekarang semua nak menipukan rakyat. Rakyat tak bebas, tak mereka mendapatkan berita yang sebenarnya yang berlaku di negara kita sini. Tuan-tuan dan puan, media-media yang perdana yang dikontrol oleh Barisan Nasional memberikan dia putar pelik berita semua. Apa yang kita cakap, apa yang pembangkang cakap, walaupun benar, dia putar belik. Sikit-sikit nak kaitkan yang mana benar dia salahkan. Mereka yang salah dibenarkan. Itu ya. Kadang-kadang rakyat 50 tahun lebih telah tertipu. Alhamdulillah kita sekarang dah ada electronic media, alternative media. Barulah kadang-kadang kita dah mula sedar bahawa apa yang sebenarnya berlaku di negara sini. Lagi satu kemerdekaan kita minta ialah kemerdekaan untuk keadilan pada semua institusi. Sekarang tengoklah institusi kehakiman, kadang-kadang polis berat sebelah, Putrajaya, pilihan raya pun berat sebelah. Tuan-tuan dan puan tahu tak, walaupun kita sekarang berkenal pasti dalam list pengundi-pengundi itu tipu, malangnya kita tak boleh buat apa-apa, tak boleh ambil tindakan mahkamah sebab mereka sudah ubah akta pilihan raya. Maknanya SPR tak boleh dicabar ataupun tak boleh to question the list. Ini yang salah satu yang kita telah tertipu sejak kemerdekaan. Jadi tuan-tuan dan puan, banyak benda-benda yang kita dahagakan kemerdekaan. Dari segi kadang-kadang kalau dari segi undang-undang, adakah mendesabah? Kadang-kadang benda-benda yang tak wujud diwujudkan. Macam Datuk Seri Anwar Ibrahim, benda-benda yang tak dilakukan oleh sebab ini ialah salah satu konspirasi. Bapa Saiful telah mendedahkan bahawa konspirasi liwat. Ini satu benda-benda yang telah didedahkan oleh bapa beliau. Dan juga Kapet Dila Depak telah mendedahkan pembunuhan Atun Tuya dikaitkan dengan pemimpin kita. Jadi tuan-tuan, banyak benda-benda yang berlaku, tetapi pimpinan kita buat apa? Dia diam. Inilah salah satu tak keadilan dalam sistem kehakiman kita, dari sistem polis kita. Kalau salah satu dari pimpinan Pakatan Rakyat buat silap, cepat
macam Teng Chua, YB Teng Chua, dia bukan kata dia mempelikirkan ataupun memburukkan polis, tetapi kenyataannya telah diputar balik dalam 2-3 hari, puk, terus pergi masuk court. Bila masuk court, tuan-tuan dan puan, saya di mahkamah, dibuat macam merry-go-round. Kes tu dia suruh pergi mahkamah, tetapi belum diregister di mahkamah. Itu zalimnya, tuan-tuan. Yang nombor 2, polis belum buat kenyataan, belum tangkap dia. Orang biasanya seseorang tu kena tangkap dulu, baru di charge di mahkamah. Tetapi pada pemimpin keadilan, pemimpin Pakatan Rakyat lain, yang UMNO tu ataupun sebelah kerajaan, dengan ketara, dengan memang ada bukti dengan jelas, tetapi apa mereka buat? Senyap saja. Inilah salah satu tak keadilan yang kita dahagakan di negara ini. Mungkin hari ini kena pada pemimpin, esok hari mungkin kena pada saudara atau saudari ataupun saudara mara tuan-tuan dan puan. Jadi kita kenalah ubah sistem. Macam mana kita nak ubah sistem, tuan-tuan dan puan? Kita kena mara ke Putrajaya. Itu yang saja yang kita boleh ubah untuk masa depan anak-anak kita, cucu-cucu kita, masa depan Malaysia, nak selamatkan Malaysia. Tuan-tuan dan puan, kita kena yakinkan diri kita, kita kena ubah kali ini. Boleh, tuan-tuan? Jadi lagi satu saya nak sentuh, bila kita minta dahagakan keperubahan, siapa yang tersepit, tuan-tuan? Mereka telah memberitahu dalam media, kalaulah pembangkang kalah, ada rusuhan, ada Mei 13 macam dulu. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan, dan tanya orang-orang UMNO yang ada di sini, pembangkang dah kalah tiap kali pilihan raya, adakah rusuhan, tuan-tuan dan puan? Ada tak? Mereka belum kalah, mereka dah cuba rusuhan, baling batu, baling telur, baling semua. Jadi apa yang mereka kata itu semua satu tipu helah untuk nak buat rusuhan kalau mereka kalah. Pakatan Rakyat dah kalah banyak kali. Dia kata kita demo di jalan raya, nanti semua habis, semua harta benda rosak. Saya dah di berjalan kaki dan bersih lah, reformasi dah. Ada tak tuan-tuan dan puan dengar kedai-kedai di Jalan Tunku Abdul Rahman tu kena bakar? Ada tak? Tak ada. Yang kita tolak kita tu sebab dia nak masuk dalam kumpulan kita, tuan-tuan dan puan. Kita sebagai rakyat Malaysia fun loving, peace loving people. Kita nak bersuara, itu sebab kita go and demo, buat demonstrasi. Tapi mereka ada semua media, mereka mengganas, baling batu. Pada mereka itu tak apa. Pada kita, kalau kita nak bersuara, kita kena. Teng Chua telah di-charge di court dalam sebab kenyataannya dalam lain satu, tapi itu diputar balik. Itu di bawah Akta Seditious Act. Tetapi orang sebelah sana, orang kerajaan ambil kepala lembu, diheret di atas jalan, bakar gereja, nak bakar Bible, baling kepala babi di surau. Itu tak apa, tuan-tuan dan puan. Jadi sekarang siapa yang betul-betul
hendakkan keadilan. Sebab di Malaysia ni, pada pendapat saya, ada dua kebenaran. Nombor satu, orang kerajaan. Nombor dua, kita. Tetapi kita mesti ubah situasi ni, tuan. Betul tak, tuan-tuan? Mana semua rakyat sama, tak ada special. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan, ini kalilah masanya, peluang kita untuk ubah keadaan yang teruk di Malaysia ni dari semua aspek, dari segi pendidikan, dari segi kehakiman, dari segi keselamatan, dari segi ekonomi. Inilah masanya, tuan-tuan, untuk menjamin selamatkan Malaysia untuk masa depan, untuk anak cucu kita, tuan-tuan dan puan. Jadi di situ saya nak tamatkan. Saya lagi sekali mengucapkan pada tuan rumah Kelab Sultan Sulaiman dan juga parti-parti komponen untuk berjayakan majlis malam ini, dan saya harap PRU 13 kita akan ke putusnya, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Reformasi. Pakatan. Majlis mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada yang berbahagia Dr. Idris Ahmad selaku pengurusi Majlis Pimpinan Negeri Parti Keadilan Rakyat Wilayah Persekutuan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, mungkin tuan-tuan dan puan-puan sedar bahawa kita selalu mengadakan ceramah. Ceramah diadakan di mana-mana di seluruh pelosok negara. Karena dengan cara ini saja kita dapat menyampaikan mesej kepada rakyat, kerana kita tidak berpeluang langsung untuk mendapatkan tempat di media arus perdana. Tuan-tuan dan puan, saya cukup berbangga pada malam ini kerana ramai yang datang. Barisan Nasional yang diketuai oleh Mahyudin Yassin 3 hari lalu telah melancarkan gelombang biru di kawasan Bandar Tun Razak. Ramai yang datang tapi naik bas, dan ramai yang datang tapi budak-budak tak boleh mengundi lagi. Tetapi bukan gelombang biru yang dikeluarkan. Yang dikeluarkan ialah gelombang merah, kerana setiap orang yang datang dibayar 2 keping not RM10. Jadi malam ini saya yakin tak ada siapa yang bayar kita untuk datang ke sini. Ini adalah tanda sokongan, dokongan yang padu untuk angkutan raya. Tuan-tuan dan puan dihormati, ingin dimaklumkan besok hari Jumaat 22 Mac pada jam 3.30 petang bertempat di IPD Dangwangi. Ketua AMK Parti Keadilan Rakyat Saudara Samsul Iskandar akan membuat laporan polis terhadap Perdana Menteri berhubung dengan pendedahan oleh mendiang PI Bala berkaitan dengan isu Altan Tuya. Para media, tuan-tuan dan puan, boleh ke IPD Dangwangi jam 3.30 petang untuk memberikan sokongan kepada saudara Samsul Iskandar. Tuan-tuan dan puan, kita teruskan majlis. Itu tadi ialah pengurusi Parti Keadilan Rakyat di wilayah Persekutuan. Sekarang ini majlis dengan segala hormatnya menjemput pula pengurusi di AP wilayah Persekutuan yang berhormat Dr. Tan Cheng Kiao yang juga merupakan ahli Parlimen kawasan Kepung. Dipersilakan. Dr. Idris, Tuan Haji Muhammad Noh, Yang Berhormat Dr. Hatta, semua pemimpin
PKR, semua pemimpin PAS dan DAP. Salam bahagia, selamat sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan yang budiman dan beriman. Terima kasih, and I welcome Vanakkam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inilah masa untuk kita sama ada daripada Titi Wangsa, Kuala Lumpur dan seluruh negara untuk menunjukkan sokongan kita kepada Pakatan Rakyat untuk menawan Putrajaya. Minggu lepas saya ada nampak apabila yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib, dia pergi ke Tanah Merah, Kelantan. Ada tanya itu yang berhormat Dr. Hatta. Dia pergi ke Tanah Merah dan di situlah dia mengumumkan dosa besar. Ribut. Dosa besar Pakatan Rakyat, dia kata utama PAS dengan PKR. PAS itulah tu. Mengenai agama, kalimah dan sebagainya untuk semua bersama-sama dengan DAP itu dimarah Tuhan, dia kata. Dan sebagainya. Dan termasuklah manifesto kita yang dianggap tak sesuai dimarah Tuhan juga. Tapi akhir ucapan dia tu langit pun menangis. Tapi mujur hari ini cuaca baik untuk Pakatan Rakyat di Kelab Sultan Sulaiman. Ini menunjukkan langit pun suka dengan Pakatan Rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya sentuh sedikit kerana saya diberi beberapa minit saja. Beberapa minit saja. Dan 3 hari yang lepas, saya baru kembali daripada kawasan saya, Kepong. Dan di situlah itu radio saya, dengar radio kita, dan di situ ada laporan pameran oleh yang amat berhormat Datuk Seri Najib, Perdana Menteri kita, mengenai laporan dan prestasi program transformasi kerajaan dan program transformasi ekonomi dia. Dia kata dengan belanja beratus bilion ringgit ini, semua tu berjaya dengan baik. Kemiskinan pun dihapuskan. Semua pendapatan rakyat pun sudah meningkat. Dan sebagainya. Termasuklah pendapatan negara itu per kapita seseorang tu sudah meningkat. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memanglah sebelum pilihan raya tu cakap yang manis, angka-angka itu baik belaka, baik, tapi ada salah juga. Dia punya itu pendapatan untuk seseorang tu, dia kata sampai berapa tu 600 setahun, 600 tahun. Walhal itu program transformasi itu sasaran dia tu 7.2%. Tapi dia sampai 600. Oh, dia kata itu cukuplah. Semua kejayaan, hasil yang baik berlaku. Tapi tuan-tuan dan puan-puan yang sekalian, kita tengok dia punya, balik kita tengok, baca dengan teliti apa yang dia sebutkan, dan kemudian kita baca laporan daripada Pakatan Rakyat untuk banding. Kerana kita Pakatan Rakyat itu pakatan yang adil,
Kita tak itu mengecam dia sahaja. Kita hendak rakyat Melaka untuk membandingkan. Bandingkan program-program dia dengan program-program Pakatan Rakyat. Kita nak itu bandingkan dasar dia, dasar mengenai pentadbiran, dasar mengenai ekonomi, dasar mengenai penghapusan kemiskinan, dasar mengenai semua termasuk kesihatan. Pakatan Rakyat itu di sebelah dan itu barisan nasional yang kurang rasional itu di sebelah yang lain. Kita bandingkan. Kita tak boleh nak bitas orang saja. Kita banding yang betul. Kita mengejar yang tulen, yang jujur, yang benar. Itu yang kita mau. Kita bandingkan. Dia kata di dalam ucapan dia, kita di dalam Pakatan Rakyat ni nak beri pendidikan daripada itu sekolah rendah, sekolah menengah sampai ke universiti, pendidikan yang percuma. Dia kata mustahil. Pakatan Rakyat mimpi saja. Ini bukan mimpi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sejak 70-an lagi, lebih 40 tahun. Lebih 40 tahun kita dapat minyak kita, petroleum kita daripada Terengganu, daripada Kelantan. Bukan tak apa dia curi saja, royalti tak bayar. Cukup dia tak bayar royalti. Dia curi itu petroleum itu daripada Kelantan, tapi tak bayar royalti. Daripada sekarang ada di Pahang ada, dan minyak itu Telaga Baru di Sarawak dan juga di Sabah. Minyak kita, petroleum kita adalah mutu yang baik. Selepas kita keluarkan di dalam telaga kita, kita jual kepada negara yang lain. Kita beli minyak yang mutu rendah untuk digunakan oleh rakyat Malaysia. Kita gunakan minyak bukan daripada telaga sendiri, dan bukan daripada Kelantan, bukan daripada Terengganu, daripada Pahang, Sarawak dan Sabah, bukan. Kita jual yang baik, kita beli yang mutu yang rendah untuk digunakan oleh tuan-tuan dan puan-puan dan saya belakang. Sebab kita dapat itu jualan dengan harga yang baik. Setiap tahun itu beratus bilion ringgit. Dan di dalam lebih 40 tahun ini, kita di dalam Pakatan ada perkiraan juga di mana pergi tiap-tiap tahun beratus bilion ringgit yang kita dapat daripada jualan minyak yang mutu tinggi daripada Malaysia. Di mana pergi wang ini? Saya diberitahu tiap-tiap tahun ada wang daripada Petronas ini hampir 30 bilion ringgit diberi kepada kerajaan. Tapi hanya 30 bilion. Yang baki pergi ke mana? Beratus bilion ringgit. Tapi kalau kita nak beri pendidikan yang percuma kepada rakyat Malaysia untuk sekolah rendah, untuk sekolah menengah, untuk sekolah universiti, kita hanya tiap-tiap tahun perlu 6 bilion ringgit saja. 6 bilion saja. Yang amat berhormat Perdana Menteri dan timbalannya kata kita tak mampu. Beratus bilion ringgit tak tahu pergi ke mana. Nak ambil 6 bilion untuk membantu rakyat Malaysia, tak mampu. Tak mampu. Kalau Pakatan Rakyat menjadi kerajaan, pendidikan percuma. Dan ada juga dia kata orang gila nak bagi tol free. Tol percuma, tak mau tol lagi. Tapi kita kira
tol di Malaysia ni diberi kepada diswastakanlah. Tak ada tender, semua pun tak ada. Dan harga tu tinggi belaka, melambung di langit tiap-tiap projek berbilion-bilion. Dan rakyat bayar. Dan ada konsesi, ada kontrak berpuluh tahun. Nah, kalau kita nak ambil alih semua, tiap-tiap tahun kita perlu membayar pampasan 6 bilion ringgit tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun kita perlu bayar. Kalau kita ekspor minyak kita beratus bilion ringgit, 6 bilion ringgit lagi setahun, apa tak mampu? Di mana wang ini pergi? Kalau kita menjadi kerajaan di Putrajaya, tol itu free, percuma kepada rakyat. Kita mampu, kita bukan gila. Itu kira pendapatan daripada minyak kita saja, tapi daripada minyak kelapa sawit pun ada banyak juga. Bila minyak kelapa sawit melambung naik, itu untung tu lebih baik, lebih banyak. Di mana pergi wang-wang ini? Itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita mesti ingat tiap-tiap pengundi, sama ada di Titi Wangsa ataupun di seluruh Kuala Lumpur dan seluruh negara, kita mesti tengok apa dasar Pakatan Rakyat. Kalau kita dengar yang amat berhormat dan timbalannya saja, itu tak cukup. Tak cukup, cakap dia punya tak cukup. Berana dia cakap tak serupa bikin lah tu. Yang amat hormat tu dia kata nak tepati janji, tapi banyak janji tak tepati. Capati ya? Capati. Oh betul juga capati tu. Sebab tu yang amat berhormat Perdana Menteri suka pada capati juga. Dan di perayaan India tu, sama ada Thaipusam ataupun dia Kongga, dia makan capati. Bukan saja makan pakaian India pula. Dia pakai tu tak salah. Tak salah. Tapi saya tak nampaklah. Begitu juga pakaian orang Cina semasa tahun baru Cina tu, kongsi Fatcai dia kata, dan dia pakai itu tak salah. Kerana kita di Malaysia ni pakaian tu sama ada pakaian Melayu, Cina, India, kadang itu tak salah. Itu tak salah. Tapi pelik binti hairannya, sebelum ini tak pernah pakai. Sekarang baru saja pakai dengan maksud dia nak menang. Nak menang. Penipu. Kalau dia dulu memakai, kita tak kisahlah tu, biasa dah. Tapi sekarang baru pakai. Itulah tuan-tuan bapa mesti kira, sebab apa dia pakai sekarang. Dan tuan-tuan bapa puan sekalian, ada satu lagi, iaitu sebelum saya tamatkan ucapan saya, kena ada Dr. Hatta tu banyak cerita dia, dan cerita pun dibawa daripada Kuala Krai pula, banyak cerita. Kerana Perdana Menteri dia kata nak tawan itu Kelantan, ambil balik Kelantan. Kerajaan Kelantan tu 22 tahun dia kata tak guna langsung, dan nak ganti dengan Barisan Nasional yang kurang rasional itu di Kelantan. Tapi saya percaya rakyat Kelantan di Kelantan tu dia tak akan percaya kepada kita. Tak akan percaya dia. Dan di sinilah saya nak cerita satu cerita lagi sebelum saya tamatkan. Baru-baru ini, 2-3 hari yang lepas,
Tu yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Beliau kata itu bahasa Inggeris ni. Apa susah dengan bahasa Inggeris? Dia kata pada tahun 2016 bila sampai ke SPM, sejak pelajaran Malaysia tu mesti diperlukan lulus di dalam mata pelajaran bahasa Inggeris. Dia kata sekarang dia sudah latih hampir 90,000 guru di dalam bahasa Inggeris. Tambah pula ada daripada beberapa orang daripada Amerika Syarikat pula. Dan tahun yang lepas dia kata nak ambil daripada India pula. Semua pun selesai dah masalah ini. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, masalah guru, masalah mutu guru kita tu masih kurang. Ada guru yang berdedikasi baik, kerja dengan kuat, itu ada. Tapi ada ramai juga yang mutu tak tinggi. Sebab itulah kita masih ingat di dalam lebih 10 tahun pihak Kerajaan Barisan Nasional melaksanakan program PPSMI, pembelajaran dan pengajaran sains dan matematik di dalam bahasa Inggeris, dan belanjakan lebih 6 bilion ringgit. 6 bilion ringgit. Dia kata tak wang. Tapi belanja 6 bilion ringgit untuk melaksanakan PPSMI dan bagi latihan yang banyak, kursus yang banyak, ramai yang menyertai kursus. Sebab apa? Ada itu alawan, ada ganjaran, ada alawan, dan ramai guru menyertai kursus untuk PPSMI. Tapi selepas itu 4 tahun yang lepas, pihak Kerajaan Barisan Nasional membatalkan PPSMI selepas belanja 6 bilion ringgit. Itu gagal sama sekali. Yang itu para pelajar yang dapat tu bukan saja telur, itu telur burung gajah. Burung apa tu? Burung unta. Burung unta. Burung unta. Oh, telur burung unta besar juga tu. Telur burung unta. Bukan telur burung gajah pun ada juga. Lebih besar tu. Dan itu saja. Sebab itulah saya berharap apa yang disebutkan untuk itu menjadikan bahasa Inggeris sebagai mata pelajaran yang wajib diluluskan pada 2016 tidak akan gagal sama sekali seperti PPSMI. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk memberi peluang kepada yang berhormat Dr. Hatta kitanya, dan saya akan tamatkan ucapan saya, dan dengan itulah pisang sesikat, gulai sebelanga, tanda muafakat bersama-sama. Bersama-samalah kita dengan Pakatan Rakyat menuju memarah ke Putrajaya. 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 Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Dr. Tan Cheng Giau, pengerusi DAP Wilayah Persekutuan yang juga merupakan ahli Parlimen kawasan Kepung. Tuan-tuan dan puan-puan, tadi Dr. Tan ada menyebut tentang tol. Sekiranya Pakatan Rakyat dapat membentuk kerajaan persekutuan, kita mengambil alih Putrajaya dan mentadbir negara Malaysia